Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babur Raja, bab yang ke-51, Ar-Raja, iaitulah mengharapkan keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita telah masuk ke hadis yang ke-433. Hadis 433 dalam bab Ar-Raja. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yada'a kanafahu alaihi fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu rabbi a'rif qal fa inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang mukmin akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sangat dekat sekali. Allahu Akbar. Kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dekat dengan Allah Azza wa Jalla sehingga dia menutup dan merahmati orang mukmin tersebut. Allah Ta'ala tutup dengan rahmat dia, Masya Allah. Setelah itu Allah membuatnya mengakui dosa-dosanya. Dia bertanya, adakah kamu tahu dosamu? Atas dunia dulu kamu buat begini. Orang itu menjawab, ya Rabbi, memang saya buat. Aku tahu dosaku. Allah tanya dia, mu tahu dosa ni? Tahu dosa ni? Semua dia jawab, saya tahu. A'rif. Qal, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menyembunyikannya untukmu ketika di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampunimu. Lalu orang mukmin itu diberi catatan amalan baiknya. Subhanallah. Itulah yang dikatakan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Allah Ta'ala sembunyikan dosa atas dunia ni. Waktu kita atas dunia kita buat, orang tak tahu, orang tak dedah rahsia, tidak ditangkap oleh pencegah maksiat, tidak ditangkap oleh pegawai agama. Maknanya selamatlah atas dunia ni. Tak kena tangkap, tak kena penjara, tak kena masuk surat khabar, tidak diviralkan, ditularkan dosa dia. Maka pada hari esok Allah tanya, mu ingat mu buat dosa ni? Buat. Mu buat, dia mengaku belaka. Tapi dengan limpah rahmat Allah SWT, Allah kata apa? Aku telah sembunyikan dosamu atas dunia dulu. Wa ana aghfiru lakal yawm. Aku maafkan dosamu. Allahu Akbar. Maka lalu orang mukmin itu diberi catatan amalan baiknya. Dia dapat suratan amalan baik dia. Alhamdulillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalimah kanafahu maknanya tutup dan rahmatnya. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita. Tanda itu Al-Imam Nawawi bawa hadis ini dalam Babur Raja. Kenapa? Sebab kita walaupun kita berdosa atas dunia dulu,
walaupun kita terjebak dengan mungkar dan maksiat, kita bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla taubatan nasuha. InsyaAllah di akhirat esok Allah maafkan dan Allah sembunyikan kesalahan kita. Ya Rabb, Allahumma kama satartaha alayya fid dunya faghfir lana fil akhirah. Banyaklah kita doa, ya Allah, sebagaimana Engkau sembunyikan dosa-dosa aku di atas dunia dulu, maka Engkau maafkan kesalahan aku di akhirat esok, insya-Allah. Banyaklah dosa kita, tak usah diungkit-ungkitlah dosa. Apa yang kita buat atas dunia dulu tak usah ungkit, tak usah duk tular-tularkan, tak usah duk viral, tak usah duk kata aku buat gitu, aku buat gini. Sembunyikan dosa-dosa kita. InsyaAllah di akhirat esok Allah Ta'ala sembunyikan, Allah Ta'ala maafkan kita. Itulah hadis ini dalam bab Ar-Raja. Maknanya kita letakkan pengharapan tinggi dengan keampunan dan kasihan belas Allah Azza wa Jalla kepada kita. Hadis yang 434. Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Faqala ar-rajulu ali hadza ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam li jami' ummati kullihim, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa ada seorang laki-laki mencium seorang wanita. Makna dia ni maksiat dia cium perempuan yang tidak halal bagi dia. Maknanya dosa, dia buat dosa, maksiat. Kemudian dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah dilakukan. Manakala kena had, kena hudud, sebablah dia. Yang pentingnya dosa ni dia tak nak bawa ke akhirat. Itu sikap para sahabat dengan iman dia, tak payah ada penguat kuasa agama. Iman dia telah menjadi penguat kuasa sehingga dia insaf, dia sedar, dia tak berani nak nak langgar. Yang telah terlanggar tu dia tak berani nak teruskan. Maka dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala. Ini ayat yang kita baca tadi, ayat surah Hud, ayat 114. Dan laksanakanlah solat pada hujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Apa dia? Maghrib, Isya, kan? Maknanya lakulah solat. Perbuatan-perbuatan baik, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya kalau kita berdosa, kita pergi buat kebaikan lah. Istighfar, taubat, ambil wudu, solat, jadi dosa-dosa itu hilang, insya-Allah. Dengan kebaikan yang kita buat. Bila turun ayat ni, si laki-laki yang bersalah tadi bertanya. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini hanya untukku? Kesalahan ni untuk saya je, akta ni, kan? Kalau kita kata akta lah, kesalahan ini untuk saya ke? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk semua umatku. Maknanya siapa yang bersalah, gilah istighfar, banyaklah solat untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya kesalahan dosa mencium, sentuh-sentuh ni, itu tidak masuk dosa had, tidak masuk dalam bab hudud. Bila kena hudud, apa dia melakukan zina, barulah kena hudud. Tapi dosa-dosa, kalau ditangkap macam mana? Dia kena ta'zir. Ada satu hukuman, nama dia hukuman ta'zir. Pihak pemerintah yang boleh jatuhkan hukum. Nak sebab ke, nak denda ke, nak penjara ke, terpulang.
tengok kepada apakah undang-undang yang boleh mencegah dia ni daripada mengulangi balik dosa dia itu. Ini penting. Maka dia panggil itu dosa tidak termasuk dalam bab hudud. Kalau dosa hudud lah, tak boleh kita maafkan, mesti dilaksanakan undang-undang. Itu beza di antara hudud kan dengan ta'zir. Ta'zir itu kuasa pemerintah, hakim yang menentukan berapa denda dia, apa ni hukuman yang kita nak jatuhkan. Yang penting bagi kita, hadis ini dalam bab ar-raja penting sebab Allah Ta'ala tidak tutup pintu orang-orang yang berdosa. Siapa dia berdosa, pintu taubat terbuka. Banyakkanlah melakukan kebaikan selepas daripada itu. Contohlah kita kata seorang ini berdosa waktu dia muda-muda dulu, waktu dia gedeber dulu, dia berdosa kan. Sekarang ni kita sudah tua, sudah insaf, sudah kembali bersimpuh di hadapan Allah di masjid, mari duduk pondok, tutuplah file-file yang lama, jangan dicerita kepada orang, tak usah duduk cerita, dedahkan rahsia, banyakkan kebajikan. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW menggalakkan para peniaga, tujar, supaya banyak bersedekah. Kenapa? Mungkin dalam jual beli kita tu, transaksi kita tu ada yang tak betul. Contohnya kita terjual barang-barang yang tak molek. Kita jual buah rambutan sekilo kan, dengan harga RM10. Tiba-tiba ada 2 biji rambutan buruk, masam. Kita pun tak tahu sebab kita pakai ambil bubuh ya. Dah, orang panggil cekor ya. Kelantan kata ambil letak, tapi ada benda tu buruk. Maka kita perbanyakkan sedekah untuk nak membersihkan pendapatan kita yang ada benda-benda yang tak kena dalam jual beli kita itu. Itu sangat penting. Jadi para peniaga banyaklah sedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengajakan itu. Tapi kalau sengaja tipu orang lepas tu pergi sedekah, itu mainan dia panggil. Tipu orang pergi sedekah lah. Tipu orang pergi Mekah, duduk selfie depan Kaabah. Kita kata ini kerja sengaja lawan hukum Tuhan lah. Tidak boleh. Taib, kita pergi kepada hadis 435. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wa hadaratis salatu fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salah qala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitab Allah. Qal sallallahu alaihi wasallam hal hadarta ma'ana as-salah? Qala na'am. Qal qad ghufira lak. Muttafaqun alaih. Daripada Anas, dia berkata bahawa ada seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang patut dikenakan hukuman. Patut dikenakan hukuman, maka laksanakan hukuman itu kepadaku. Allahu Akbar. Ini dia panggil wazi' dini, kesedaran beragama. Maknanya kalau dia tak kena atas dunia, dia bimbang nanti di akhirat dia tak lepas. Dia pergi jumpa Nabi. Cuma kata Imam Nawawi, tengok Nawawi tulis di bawah tu perkataan, tengok di bawah tu perkataan asabtu haddan, aku telah membuat sesuatu yang harus dikenakan hukuman. Maksudnya bahawa ialah orang tadi telah melakukan suatu kemaksiatan yang mesti dikenakan ta'zir. Dia bukan had di sini dengan makna dia telah buat perbuatan yang kena hudud, tapi dia kena ta'zir. Kena ta'zir. Jadi maksudnya bukan had syar'i yang secara hakiki seperti had zina, minum arak dan lainnya. Sebab had-had semacam ini tidak dapat gugur dengan hanya melakukan salat saja,
dan seorang pemimpin pemegang kekuasaan negara tidak boleh meninggalkan atau mengabaikannya. Tak boleh. Kalau dia berzina mari mengaku, kita kata tak apalah, musolat ni beres senyap-senyap. La, mesti jatuh hukuman. Itu beza di antara dosa yang menyebabkan hudud tidak lepas. Tapi kalau dosa setakat tidak kena hukum, kena ta'zir, boleh dimaafkan oleh pemerintah. Hakim boleh memaafkan. Dalam cerita ni, balik semula ke terjemahan hadis, supaya para pelajar tidak pening. Kalau tidak, macam mana had di sini Nawawi kata bukan hudud, tapi ada dosanya. Bila dia mari, ya Rasulullah, asabtu haddan, saya buat dosa. Gitulah terjemahan yang lebih jelas. Tengah duduk cakap, kemudian tibalah waktu salat. Masuk waktu salat, Nabi kata, Nabi diam, Nabi tak jatuhkan hukuman. Maka dia bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, dia berkata lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melakukan sesuatu yang patut dikenakan hukuman. Maka laksanakan hukuman itu kepadaku sesuai dengan ketentuan kitab Allah. Mana dia nak hak Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal hadarta ma'ana salah, bukankah kamu solat bersama kami tadi? Musmaya kali kami. Ya, saya solat kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, qad ghufira laka, sesungguhnya dosamu telah diampunkan. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya orang yang kena dosa, tak usahlah dia sibuk-sibuk, dia istighfar, bertaubatlah. Macam kita hari ni lah, banyak dosa kita buat ni. Orang yang tak tahu, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, banyak dosa-dosa. Tapi insya-Allah dosa yang tak sampai kepada hudud, kepada had. Dalam buku yang ana terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Dalam bab keindahan Islam, dalam bab perundangan Islam, keindahan Islam di dalam hudud perundangan Islam cukup menarik. Para pelajar boleh baca dalam kitab kita tu, nama dia Keindahan Islam. Baca, kita boleh kenal, oh ni undang-undang hudud, yang ni takzir, yang ni qisas. Tapi kalau nak hak detail panjang, baca kitab Fiqh Manhaji, jilid dalam bab fiqh jenayah, itu panjanglah. Yang perisai Keindahan Islam ni mungkin kita boleh baca dengan beberapa muka surat ya, untuk memahaminya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, hadis ini sekali lagi memberi ruang kepada orang-orang yang berdosa supaya beristighfar, supaya memperbanyakkan ibadat, cover balik apa-apa kesalahan yang telah kita lakukan, perkara-perkara yang terlepas, jangan jangan sampai peringkat kecewa kita lah. Pasal tu hadis ini duduk dalam bab ar-raja, bab mengharapkan keampunan Allah. Hadis yang ke-436, wa anhu ay an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat redha, sangat senang, suka sangat kepada orang yang apabila dia makan, dia memuji Allah. Bila kita makan, bismillah, kita makan apa-apa, kita kata alhamdulillah. Dan apabila dia minum, dia memuji Allah Azza wa Jalla. Sudah kita minum, kita kata alhamdulillah. Boleh tak boleh kita kata? Kalimah al-aklah dengan difathahkan hamzahnya, al-aklah, ia merupakan bentuk masdar marrah. Ini orang ngaji sarah ni, matan al-bina wal asah kan, mata izi dipanggil masdar marrah, menerangkan bilangan.
daripada kalimah al-akla seperti ghadwah dan ashwah. Wallahu a'lam. Jadi maksud ianya, setiap kali kita makan kita kena kata alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda kita bersyukur pada Allah. Hadis ini menunjukkan kepada sifat redha. Allah Ta'ala redha kepada hamba dia yang bersyukur. Redha kepada hamba dia yang bersyukur. Maka bila kita duduk di sini, kita sentiasalah mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla dengan cara kita puji Allah. Makan, minum, tapi biar betul lah makan yang benda halal lah. Jangan makan benda haram lepas tu pergi puji buat apa. Macam orang cerita, dia kata babi haram ni, saya sembelih baca bismillah. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Na'udzubillah, pergi minum arak lepas tu baca bismillah. Ini tolong nama dia lagi ni. Dengar ada cerita mamak cuti raya. Dengar? Kau tak dengar lagi? Mamak ni, tak tahu mamak mana, bukan mamak kita ni. Dia kerja sembelih ayam. Tokek dia bukan Islam, non-Muslim. Bila mamak nak cuti, tokek kata, ajarlah aku sembelih. Aku nak sembelih, nanti orang mau beli ayam macam mana? Dia pun ajar. Suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Bila mari hari cuti, orang mari tengok ayam duk kunyah dalam raga, tak sembelih lagi. Kenapa? Mana ayam? Belum sembelih. Sebab apa? Aku lupa lah, dia kata mamak ajar lupa. Laman dulu ke lahir dulu. Kayak bismillahirrahmanirrahim tu, dia tu lupa tu. Laman dulu ke lahir dulu, dia kata. Jadi aku tak sembelih lagi. Takut tak sah. Mana agak? Kalau dia sembelih sah ke tak sah? Tak sah juga. Apek tu mana boleh? Yang bukan Islam lah, tak kira. Allahu Akbar. Jadi kita hari ni pun jangan ada main-main. Makan benda haram lepas tu kata alhamdulillah. Tak boleh. Ada orang lagu ni. Ana jumpa dengan seorang orang lah, dia orang gitu ya. KJL tak molek. Pasal dia ni buat lakon ni pelik-pelik ni. Oh, dia bercakap kita alhamdulillah semua. Alhamdulillah Allah Taala rezekikan saya dapat lagi. Kata beragak dia ni. Pasal tu lah orang pergi ambil riba, nak pergi buat pinjaman bank yang riba tu. Panggil ustaz maya ajak. Pok tolulah ustaz ni kalau pergi solat ajak kepada orang ambil riba, buat apa? Kita kena tanya juga, ni projek awak buat ni Islamic bank ke bank finance, bank apa ni? Conventional, kalau dia kata BKP, jangan. Mana boleh hidup solat situ? Jangan. Kita kena berhati-hati. Kita para asatizah, para pendakwah, pak-pak lebay, biar ada izzatun nafsi, jangan ikut orang tak tahu kalu. Kan? Baik. Maknanya kita kena puji Allah apabila kita lakukan benda-benda yang baik. Hadis yang ke-473. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu siang, dan dia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam sehingga matahari terbit dari barat, yakni kiamat. Hadis ini rawahu Muslim. Jelaslah maksudnya Allah Ta'ala bentang di sini. Maksudnya dibukanya pintu-pintu taubat, pintu rahmat itu dibuka siang dan malam. Siapa dia berdosa siang, taubatlah pada malamnya. Tapi kalau dia boleh taubat selalu siang, itu lagi baik, kan? Sebab itu ada dalam hadis, dia panggil ta'liq, digantung beberapa jam. Bila orang buat dosa, maka digantung, malaikat penulis tunggu sekejap sebelum aku rekod. Takut-takut orang ni bertaubat dalam masa beberapa minit, beberapa jam.
Tak taubat juga, dia tulis. Itulah dipanggil rahmat Allah Ta'ala. Tapi jangan berani. Kita tahu sempat tak sempat kita bertaubat. Ada setengah orang ni, kalau macam tu kita pergi buat dosa, kita taubat. Kalau mati tengah buat dosa tu macam nak buat? Tengah buat maksiat, mati tiga tu. Bila nak taubat? Jangan sedap hati. Sebab itulah hadis tentang raja, tentang mengharapkan keampunan ini, mesti dibaca serentak dengan hadis al-khauf, hadis yang menakutkan kita daripada melakukan maksiat. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bab al-khauf war raja mesti dibaca serentak seperti dua sayap burung. Burung tak boleh terbang sebelah sayap, demikian juga iman kita tak boleh berjalan tanpa dua-dua ni. Hadis raja al-khauf. Cuma kita tengok, nak buat maksiat baca hadis khauf. Jangan terjebak dengan maksiat, baca hadis raja, jangan putus harap. Baru boleh. Kalau tidak, kita jadi manusia kecewa, manusia yang akan jadi frust. Mungkin dia akan jadi manusia yang sakit jiwa dan sebagainya. Ingatlah, maknanya pintu taubat itu terbuka siang dan malam. Hadis rawahu Muslim, hadis yang panjang sekali hadis ni. InsyaAllah anak akan baca 2-3 baris, kemudian kita pergi ke terjemahan. Kalau tidak, malam kita sini tak habis bab ni. Kita coba nak habiskan bab ni dalam siri ni. Hadis yang ke-438, wa an Abi Najih Amr ibn Abasah bi fathil aini wal ba'. Tengok Imam Nawawi dia sebut lalu, takut kita salah baca. Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala kuntu wa ana fil jahiliyyati azunnu anna an-nas ala dalalatin wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awsan. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran ila akhir hadis. Tengok terjemahan. Seorang yang bernama Abu Najih, nama dia Amr bin Abasah. Amr bin Abasah. Tengok ni, orang tulis molek-molek bi fathil ain wal ba. Dalam terjemahan ni Abbas. Salah tu, betul baik. Betul terjemahan Abasah. Abasah. Terjemahan salah. Abasah. Siap Imam Nawawi letak baris lagi, salah juga terjemahan. Itu biasalah kerja manusia. Sabarlah, kita baiki lagi. Amr bin Abasah, Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, pada zaman jahiliyah dulu, aku menganggap bahawa semua manusia berada dalam kesesatan. Manusia ini sesat belaka, macam dia juga. Mereka tidak berada dalam kebenaran sedikit pun, dan mereka menyembah berhala. Kemudian aku mendengar bahawa di Makkah ada seorang yang menyampaikan khabar-khabar, berita-berita pelik. Bila dia dengar, maka aku segera berangkat ke sana dengan menaiki kenderaan. Dia pergi Makkah. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah secara sembunyi, mana awal Islam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diunaya oleh kaumnya. Nyetapa dia Abu Jahal, ludah dia Abu Lahab, macam-macam. Aku pun berasa hiba, sedih tengok Nabi. Sampai di Makkah dan aku berjumpa dengannya. Dia senyap-senyap dia pergi cari Nabi, dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya, siapa engkau? Ma anta? Siapa awak ni? Semua orang Mekah ni sibuk duk hentam belakang ni. Kenapa? Nabi sallallahu menjawab, ana nabiyun. Aku nabi. Aku bertanya lagi, wa ma nabiyun? Apa nabi tu? Nabi-nabi tu apa? Dia tak aja dengar kan? Qal arsalanillahu. Allah mengutusku. Aku ni Rasulullah. Allah hantar mari aku. Aku bertanya lagi, untuk apa Allah mengutusmu? Dia tengok untuk apa? Dalam ayat betul, wa bi ayyi syai'in arsalaka. Apakah ajaran? Tulis terjemah yang betul. Apakah ajaran Allah Taala utusmu mari ni? Ajaran apa? Qala
arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhidallah la yusyrik bi syai'. Nabi kata apa? Allah mengutusku untuk menyambung silaturahim, tali persaudaraan, menghancurkan berhala dan mengesahkan Allah. Dan Allah tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Aku bertanya lagi, siapakah yang telah mengikuti kamu dalam ajaran seperti ini? Siapa ikutmu? Qala hurrun wa abdun. Orang merdeka dan hamba. Dua-dua ada. Pada waktu itu orang yang telah mengikuti Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar, orang merdeka, dan Bilal, hamba. Aku berkata lagi, dia kata, sesungguhnya aku akan mengikutimu. Kalau begitu aku nak ikutmu, masuk Islam lah. Maka Nabi kita berterima. Cuma suasana sekarang ni tak gawat. Nabi kata, innaka lan tastati'a zalika yaumaka hadza. Sesungguhnya sekarang kamu belum mampu mengikuti ajaran ini dengan penuhnya. Mau masuk Islam, simpan dalam hatimu je, jangan zahirkan. Sebab masa tak sesuai ni. Bukankah kamu tahu keadaanku dan keadaan orang-orang di sekelilingku? Tetapi kembalilah kepada keluargamu. Mu tak duduk sini, mu balik kampung. Nanti apabila kamu mendengar aku telah mendapatkan kemenangan, mu dengar dah aku dah kuat esok, maka datanglah kembali kepadaku. Mari semula. Nabi kita ajar dia. Amr berkata, maka aku kembali kepada keluargaku, balik kampung dia. Sehingga datanglah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, aku masih tetap mencari-cari khabar daripada keluargaku. Sehingga datanglah sekelompok penduduk Madinah. Dan aku bertanya, bagaimana berita seseorang yang baru datang ke Madinah tu? Macam mana aku dengar ada orang pelik di Madinah? Dia buat tanya khabar. Mereka menjawab, orang-orang Madinah menyambut kedatangannya, sedangkan kaumnya bertujuan untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak mampu. Kemudian aku pergi ke Madinah. Dia dapat maklumat ni, berangkat ke Madinah dan menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Dia sampai Madinah, dia tanya, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasulullah, apakah tuan masih mengenali saya? Berapa tahun itu? Awal hijrah, awal Islam sampai ke Madinah, paling kurang 10 tahun. Tuan masih kenal? Qala na'am, antal ladzi laqaitani bi Makkah. Nabi kata, ya, kamu yang jumpa aku di Mekah dulu. Alhamdulillah. Amru berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang apa sahaja yang diajarkan Allah kepada kamu. Ajarlah. Saya nak beramal ini, dulu beriman saja, dan aku belum mengetahuinya. Beritahulah kepadaku tentang solat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kamu solat subuh. Kemudian berhentilah sehingga matahari terbit setinggi tombak. Lepas solat subuh tak boleh solat sunat kan? Kerana ketika matahari terbit, seolah-olah ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian solatlah mengikut kehendak hatimu, solat sunat lepas pada waktu larangan tu. Kerana sesungguhnya solat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sehingga matahari itu hampir tergelincir, iaitu sebelum tergelincir kira-kira sepanjang tombak. Mana kita boleh solat sunat sampai dekat nak zuhur, 10 minit nak zuhur, berhenti solat sunat. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada waktu larangan. Pada saat itu janganlah solat, kerana neraka Jahannam sedang dinyalakan. Apabila matahari telah tergelincir, mana masuk waktu zuhur, solatlah lagi, kerana solat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sehingga kamu mengerjakan solat asar. Lalu berhentilah dari solat sehingga matahari terbenam, kerana pada waktu matahari terbenam itu seolah-olah ia terbenam di antara kedua tanduk syaitan, dan pada waktu itu pula orang kafir sujud pada matahari. Ini antara sebab waktu-waktu larangan. Nabi kita ajar detail pada dia, ajar detail kepada Amru. Amru berkata,
Wahai Nabi Allah, beritahulah kepada aku tentang wudu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang dari kamu semua yang menyempurnakan wudu, lalu dia berkomo-komo dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung dan menghembuskannya, kecuali dosa-dosa wajahnya, bibirnya dan hidungnya akan berjatuhan bersama air basuhan wudu itu. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, nascaya dosa-dosa wajahnya akan berjatuhan bersama air dari hujung-hujung janggutnya. Dan tidaklah dia membasuh kedua tangannya sehingga pergelangan siku, kecuali dosa-dosa kedua tangannya akan berjatuhan bersama air dari jari jemarinya. Dan tidaklah dia membasuh kepalanya kecuali dosa-dosa kepalanya akan berjatuhan bersama air dari hujung rambutnya. Dan tidaklah dia membasuh kedua kakinya sehingga buku lali, kecuali dosa-dosa kedua kakinya juga berjatuhan bersama air dari jari-jari kakinya. Dan apabila dia berdiri dan salat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak di atasnya, lalu menumpahkan hatinya semata-mata hanya tertuju kepada Allah, mana ikhlas kita salat, nascaya dia akan terlepas daripada dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Nabi kita ajar detail ni fadilah wudu satu-satu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amru bin Abasah menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Umamah menegurnya, wahai Amru, perhatikanlah apa yang kamu ucapkan. Peliknya hadismu ni panjang detail ni. Apakah mungkin seorang itu diberi keampunan sebesar itu hanya dengan mengerjakan serangkai amalan saja? Ambil wudu, gugur, ambil dosa-dosa. Amru menjawab, wahai Abu Umamah, usiaku sudah lanjut, tulangku sudah rapuh, dan ajalku hampir tiba. Buat apa aku nak berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Seandainya aku hanya mendengar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan 7 kali saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pasti tidak akan menceritakan hal itu selama-lamanya, tetapi aku mendengarnya lebih daripada itu. Mana dia bertegas bahawa apa yang dicerita ni dia dengar beberapa kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan amanah para sahabat di dalam menyimpan, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan hadis ini riwayat Muslim. Ungkapan jura'u alaihi qaumuhu dengan jim yang didhamahkan dan dengan ra yang dipanjangkan, maksudnya tidak takut, maknanya berani, tidak takut serta tidak ada keseganan. Ini semua tu dari sudut bahasa lah kan. Dari sudut bahasa, apa yang kita nak kata hadis ni? Tulis para pelajar, hadisnya panjang. Kenapa hadis ini dalam bab Ar-Raja? Jawab dianya, hadis ini dimasuk dalam bab Ar-Raja kerana kelebihan amalan tadi. Berdosa, gugur dosa-dosa kita dengan air wuduk kita. Tapi tulis itu, ini semua ni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Tulis. Adapun dosa besar, perlu kepada taubat khas, taubatan nasuha, dengan syarat-syarat dia, dengan rukun-rukunnya yang telah kita bincangkan dalam CD-CD yang lain. Allahu Akbar. Maka kita mengatakan, ialah dunia ni penuh dengan godaan, penuh dengan ujian. Maka kalau kita terjebak dengan dosa-dosa ni, insya-Allah dengan kita ambil wudu, dengan kita salat, istighfar, dosa kita diampunkan. Jangan bimbang, jangan takut. Tapi jangan berani buat dosa. Kan kita mati belum bertaubat, nanya kita. Itu dia panggil kena seimbang. Kemudian hadis ni panjang lah. Waktu larangan solat pun disebut, kelebihan wuduk solat pun ada. Kita boleh, yang penting kita nak dalam bab kita ni je, bab Ar-Raja. Hadis yang terakhir dalam bab Ar-Raja, hadis yang ke-439. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, nama dia Abdullah bin Qais,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza arada Allah Ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha. Allahu akbar. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Wa idza arada halakata ummatin azzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra 'ainahu bihalakiha hina kazzabuhu wa asaw amrahu, rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila Allah hendak memberikan rahmat pada suatu umat, maka dia wafatkan nabinya terlebih dahulu sebelum umat itu. Bila Nabi wafat, mati. Maka jadilah Nabi itu sebagai perintis dan pendahulu bagi umat itu. Mana Nabi kita pergi dulu, pergi tengok jalan dulu, nak bawa kita ke akhirat esok. Nabi kita tunggu di sana. Dan apabila Allah hendak membinasakan suatu umat, diseksanya umat itu sedang nabinya masih hidup, lalu umat itu binasa, disaksikan nabinya sendiri dengan mata kepalanya ketika mereka mendustakan dan mengingkari perintahnya. Hadis rawahu Muslim. Tanda pelajar-pelajar, kalau kita baca kisah-kisah umat yang terdahulu, boleh katakan mereka mati di hadapan Nabi mereka. Umat Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, langgar, apa jadi? Apa jadi? Mati habis, tenggelam dalam bah besar. Umat Nabi Musa, Fir'aun lawan, apa jadi? Semua pengikut Fir'aun tenggelam dalam laut Kalzum, Laut Merah. Qarun, apa jadi? Kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihah, lawan Nabi Saleh, mati habis bergelimpangan. Sekarang ni Madain Saleh kosong, tinggal batu-batu, bukit-bukit yang dipahak buat bangunan. Maknanya umat dulu mati depan Nabi mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kita wafat dulu, kemudian kita mati kemudian. Itu dia katakan rahmatnya. Maka kita mengatakan alhamdulillah, ki umat Muhammad ni ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Sebab apa? Nabi beberapa kali berjanji. Nabi kata, isbiru, sabarlah kamu, pegang agama ini betul-betul, apa yang terjadi buatlah, lawan. Nabi kata, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji kita tunggu tepi kolam. Hari ini para pelajar, kalau kita berdiri tegak di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dicaci, kita akan dimaki, dakwah kita akan disekat, tauliah ditarik, tidak diberi tauliah. Nak pergi sana sini sukar, naik posta kena pangkah, bawa keluar rekod tu rekod ni. Tapi kalau kita duduk atas landasan sunnah, insya-Allah kita akan bertemu dengan Nabi. Wa ana faratukum alal haud, Nabi kata akan tunggu kamu di tepi kolam. Atas dunia ni kecil ya, panjang umur mati juga kan. Tapi kalau kita perjuangan kita tidak telus, tidak duduk atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kerugian. Tak glamour tak apa atas dunia ni, tak ramai pengikut tidak apa. Nabi-nabi mana ramai pengikut dengan penentang, ramai penentang. Keluarga Nabi sendiri menentang dia di Mekah. Apa pelik? Kalau kita nak kata dakwah Nabi tak hikmah, tak berjaya, kenapa pula Abu Jahal lawan dia? Kan? Maka punca dakwah kita duduk di mana? Duduk di manhaj yang kita bawa. Al-manhaj al-kitab was sunnah. Insya-Allah, walaupun orang menentang kita di atas dunia, orang buat rekod tu rekod ni, insya-Allah wa ana faratukum alal haud, kita yakin kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi kolamnya nanti, insya-Allah. Inilah harapan babur rajak tamat. InsyaAllah kita akan sambung di dalam bab yang ke-52, babu fadlir rajak, bab kelebihan mengharapkan rahmat Allah azza wa jalla dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.